Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar subuh. Anda bersama dengan saya Syamsul Bat dalam program Jom Burak Poso. Mari kita buat bondo yang bermanfaat, jangan buat bondo-bondo yang sio-sio. Hari ini tuan-tuan sekalian kita akan bicarakan topik Al-Quran Surat Cintamu Sepanjang Masa. Dan seperti biasa kita ada tetamu yang akan bersama dengan kita. Hari ini tak lain tak bukan Ustaz Rahim Azhari yang cukup terkenal dengan perkongsian, pengisian, mengajar, mendidik kita, berkongsi dengan kita bagaimana kaedah solat cara Nabi yang sebenar-benarnya. Kalau tidak kita main ikut-ikut ayah kita semayang macam mana, mak kita semayang macam mana kan. Sudah bergaduh-gaduh tuan-tuan. Jadi terima kasih Ustaz Rahim, terima kasih. Ustaz dalam sibuk-sibuk bulan puasa ni dia bersama-sama juga untuk kita membuat perkongsian ilmu. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, apa pandangan Ustaz? Kita mulakan tu Ustaz. Kita nak cerita sebab Al-Quran, Surat Cintamu Sepanjang Masa, penghayatan, membaca Al-Quran ni kan. Jadi ada yang memandangnya tadarus ni macam adat lah kan. Tiap-tiap tahun mesti nak buat. Kena buat ni. Dia kadang kena buat sebab nak pahala atau kena buat sebab dia rasa adat tempat tu tak pernah tinggalkan. Jadi apa pandangan Ustaz tentang adab bertadarus pada bulan Ramadan di negara kita ni Ustaz? Masya-Allah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bulan Ramadan yang mulia ni, kita semua tahu pahala dilipat kali ganda kan Ustaz? Betul. Setiap amalan kebaikan semuanya digandakan pahala. Apatah lagi kita membaca surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. So Al-Quran ni kalau kita baca seorang-seorang pun dapat pahala. Kita baca berjemaah lagi banyak pahala. Sebab apa? Kita kena faham. Ibadah bila kita baca Quran ni dia terbagi kepada dua. Mendengar dan membaca. Betul. Dengar dapat pahala. Betul. Baca pun dapat pahala. Jadi bila kita baca secara bertadarus ataupun dalam bahasa Arab ni dipanggil sebagai idarah, bergilir-gilir. Kau baca dulu, aku dengar. Lepas tu kau pula B, okay, kau baca, aku dengar. Sampai kat aku, okay, aku baca, kau orang dengar. So sama-sama baca, ada pahala mendengar, pahala membaca sama-sama. So dekat situ dia ada konsep ta'awun ala birri wat taqwa. Sama-sama membantu untuk membawa ke arah takwa, ke arah kebaikan. Jadi adakah itu adat semata-mata? Tidak. Inilah ibadah yang sangat cantik, yang sangat mulia. Dan mazhab Syafi'i juga menggalakkan perbuatan ataupun kita duduk dalam halaqah baca Quran beramai-ramai ni. Tetapi Ustaz, masyarakat kita dia jadikan ini sebagai isu yang negatif. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada masjid, ada surau, tengah-tengah malam dia bertadarus, ambil mikrofon, dia pasang speaker besar tu Ustaz. Dia pergi baca kuat-kuat, ganggu jiran tetangga. Dah lah bacaan tu tak betul. Itulah tu. So caranya perlulah dalam keadaan yang beradab. Fikirkan juga keadaan keliling bagaimana. Dan Ustaz, kadang-kadang Ustaz, ada orang dia membaca, dia buat tadarus. Dia buat macam mana? Dia nak cepat habis. Awak Ustaz 1, awak Ustaz 2, Ustaz 3, Ustaz 4, Ustaz 5 sampai Ustaz 20. 1, 2 mula. Dah baca langau. Dah habis satu juzuk. Macam mana tu Ustaz untuk betulkan konsep tadarus yang sebenar? Itulah, itu kadang-kadang macam saya cakap tadi. Benda tu cantik, ibadat yang cantik, pahala yang berganda-ganda. Tetapi bila kita salah cara untuk lakukan, dia akan jadi something yang sia-sia. Kita dapat pahala untuk yang itu sahaja. Yang kita nak berkongsi ramai-ramai itu tak dapat. Tak dapat. Jadi kaedah tadarus ni dalam Quran pun ada sebut, kita nak baca Quran ni secara tartilah. Kan? Kita kena baca Quran secara tartil, kena secara perlahan, teratur tajwidnya. Kalau baca ramai-ramai, siapa yang nak tolong betulkan? Betul. Kalau ada member baca salah, siapa nak tolong betulkan? Betul. Jadi bahaya. Sebab kadang-kadang Al-Quran ni, ingat, tersalah sebut huruf, tersalah baris, boleh berubah maksud. Na'udzubillah, berubah maksud tu kepada benda yang tak elok, yang tak cantik. Contoh macam dalam Al-Fatihah, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang baca, kadang dia nak baca laju Ustaz. Dalam solat lah biasanya benda ni berlaku. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kadang Ismillah. Bismillah dengan nama Allah. Ismillah, nama saya Allah. Bahaya. Bahaya tu. Sebab tu bertadarus, baca secara teratur. Seorang baca, seorang dengar. Seorang baca, seorang dengar. Maknanya bacaan tadarus ni sebaik-baiknya biarlah bacaan bersemak. Betul. Seorang baca yang lain semak. Tapi Ustaz, bila baca lain semak Ustaz, ada satu isu juga. Macam mana tu? Ego Ustaz. Allah. Tak boleh kena tegur. Dia imam. Betul. Kan? Itu dengung tu, Mam. Aku tahulah. Dia kata. Dimarah pula yang lain tu tegur tu. Jadi Ustaz, mungkin kita kena perbetulkan setting baca tu. Betul. Macam mana Ustaz?
Setting baca ni sebab tu bila kita sebut tadarus dia dalam halaqah, dalam kumpulan. Dalam kumpulan tu kena lantik ketua yang kita tahu dia orang alim dalam bab Quran, dalam bab qiraat, dalam bab tajwid. So segala tanggungjawab untuk menegur kita letakkan kepada dia seorang. So bila baca yang lain-lain, bila ditegur oleh dia, semua dah tahu, okay, dia memang alim. Dia memang orang yang ahlinya untuk menegur. Ini semua nak tegur. Itu yang jadi tergasa hati. Hari ni elok tadarus ramai-ramai. Esok awal 10 orang Ustaz. Esok tinggal 3 orang je. Awal sebab ego tadi tu. Betul. Jadi tuan-tuan dan muslimin, kita tengok lah kan, nak bacaan ni kita kena ada setting. Maksud dia kita bersedia untuk tegur orang dan bersedia untuk ditegur. Betul. Sebab kita tak sempurna. Kadang kita memang pandai tapi terlepas mata kita ni. Betul. Daripada tu panjang pendek dan sebagainya. Baiklah tuan-tuan dan muslimin, kita berehat sekejap tapi jangan ke mana-mana. Ada lagi nak kita kongsikan. Kita jumpa selepas ini. Kenapa anda semua patut amalkan susu kambing Al-Am ini? Sebab dah banyak testimoni yang kami dapat yang mengatakan bahawa susu kambing ini telah pun mengubah sedikit sebanyak kehidupan mereka. Kalau dulu ada antara mereka yang ada masalah gastrik, GERD, angin dalam badan, sakit-sakit badan, sakit lutut, sakit sendi, pedih ulu hati, sekarang Alhamdulillah hidup lebih tenang sebab sakit-sakit ini semakin lega, nak buat apa-apa pun semakin selesa. Kini, susu kambing Al-Am ni dah pun mempunyai 3 perisa, iaitu coklat dan kopi dan perisa asli, dan kesemuanya mempunyai campuran madu dan kurma yang merupakan perisa kegemaran anda semua. Sebab kesemua susu ini tak ada bau amis langsung dan paling penting, ia sangat sedap. Minum secara konsisten setiap hari iaitu 1 ke 2 kali sehari, iaitu semasa sarapan dan sebelum tidur. Manakala untuk bulan puasa, boleh diminum semasa sahur dan waktu berbuka puasa, untuk membantu memberikan tenaga dan menahan lapar sehingga waktu berbuka puasa. Sekotak harganya RM45 sahaja untuk semenanjung Malaysia dan RM50 untuk Sabah dan Sarawak bagi perisa asli. Manakala bagi perisa yang baru, sekotak hanya RM50 sahaja untuk semenanjung Malaysia dan RM55 untuk Sabah dan Sarawak. Untuk seluruh semenanjung Malaysia, jika anda nak COD pun, iaitu servis barang sampai baru bayar, pun tak ada masalah. Dan pastikan anda menerima kotak susu yang di bawahnya ada stiker original seperti ini supaya anda dapat pastikan anda mendapat produk yang asli daripada kami. Pastikan anda lebih peka dan hati-hati dengan memastikan stiker original di bawah setiap kotak susu kambing Al-Am ini. Tunggu apa lagi? Klik link yang tersedia untuk dapatkan stok susu kambing Al-Am sama ada perisa asli ataupun edisi khas perisa coklat dan kopi sementara stok masih ada. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama dengan saya Syamsul Bahd dalam program Jom Buka Poso. Masih lagi bercerita tentang Al-Quran, surat cintamu sepanjang masa. Baik Ustaz, soalan-soalnya, bagaimana caranya untuk kita istiqamah untuk membaca Al-Quran bukan saja di bulan Ramadan tapi juga di luar bulan Ramadan setiap hari kalau boleh? Oh, Masya Allah. Ini satu benda yang kata setiap kali Ramadan, habis Ramadan dia akan berlaku situasi ni. Bila Ramadan, semua seronok baca Quran ramai-ramai. Kejar-kejar kadang tu dan adik-adik kan. Kau dah juzuk berapa? Kau dah juzuk yang aku kejar. Habis Ramadan, habis Syawal, Quran bergabut Ustaz. Duduklah dekat atas almari tu bergabut Al-Quran. Jadi macam mana kita nak steadfast, nak istiqamah dengan Al-Quran ni, dengan surat cinta dari Allah ni? Yang pertama, kita kena cuba paksa diri. Macam mana kita paksa diri kita dalam Ramadan, kita bekerja-kerja dengan adik-beradik kita, berlumba-lumba nak khatam Quran. Sama juga di luar bulan Ramadan, paksa diri untuk baca Al-Quran. Cara dia Ustaz, macam kami di Office My Raudhah, kita ada satu budaya, setiap meja perlu ada Al-Quran atas meja. Sebab indirectly benda tu kita akan nampak dan akan buat kita teringat. Jadi sama juga sahabat-sahabat semua, ibu-ibu, ayah-ayah, letak Quran di tempat yang kita boleh nampak. Itu cara yang pertama untuk kita paksa diri. Kemudian kita kena letakkan diri kita dalam circle orang-orang yang menghidupkan Quran juga. Habis je Ramadan, masuk Syawal dah mula dah. Waktu Ramadan juga main Ustaz, duduk masjid, kuliah, baca Quran, tadarus ramai-ramai. Dia kata dah khatam. Dah khatam. Syawal habis dah dengan dandutnya, dengan cyber cafe macam-macam lah budaya yang tak sihat. Dah menghilangkan dah budaya membaca Quran. Jadi put yourself in the right circle untuk menghidupkan Quran di lain hari selain bulan Ramadan. Dan yang ketiga,
banyakkanlah berdoa untuk istiqamah. Antara doa yang kita boleh amalkan, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, kau tetapkanlah aku ni dalam jalan istiqamah. Sebab macam Ustaz kata tadi, kita ni bukan orang yang sempurna. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita yalah tergelincir sikit. Kita minta Allah tetapkan kita dalam jalan istiqamah, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz kan, ada yang kata kadang bila kita membaca Quran ni kan, kita bukan tak nak baca setiap hari, tapi dia kata bulan Ramadan ni memang semua orang berkumpul untuk itu. Berkumpul untuk itu. Jadi adakah sebenarnya tadarus ini boleh dijalankan pada bulan-bulan lain juga untuk sedia meneruskan aktiviti itu? Masya-Allah. Macam kita sebut tadi di awal-awal, perbuatan ataupun pelaksanaan tadarus itu dah satu ibadah yang cantik. Pahalanya banyak. Jadi tak salah untuk kita teruskan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Tetapi macam kita tekankan tadi, cara dan adabnya perlulah seiring dengan uruf, kebiasaan masyarakat setempat, dengan keadaan sekeliling, waktu masa masyarakat, macam mana penerimaannya. So kena dalam keadaan yang penuh dengan adab dan akhlak, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi mana kata tuan-tuan dan puan-puan, kita membaca Al-Quran ini perlu kita lazimi. Bukan hanya pada bulan Ramadan sahaja, tetapi pada bulan-bulan yang lain. Walaupun kita tahu pada bulan Ramadan pahalanya berbeza, tetapi pahala tetap ada. Dan sebenarnya Ramadan itu anggaplah sebagai bulan latihan, dan untuk kita teruskan istiqamah dalam membaca surat cinta daripada Allah ini sepanjang masa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika, jangan ke mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Yang mana selalu tanya, tak ada perisa lain ke susu ini? Anda minta kami tunaikan. Dengan ini kami keluarkan 2 perisa baru, iaitu edisi khas susu kambing Al-Am, iaitu susu kambing perisa coklat dan juga kopi. Kesemuanya mempunyai campuran kurma dan madu, khasiat yang masih sama dengan perisa yang asli, cuma rasa yang berbeza. Yang ada gastrik, GERD, anxiety, angin dalam badan, sakit-sakit badan, sakit-sakit lutut, pedih hulu hati, kebas-kebas tangan dan kaki, anda kena cuba sekurang-kurangnya 1 kotak. InsyaAllah. Lepas dah konsisten amalkan, dah rasa perubahan, anda boleh repeat order untuk dapatkan susu ini. Yang paling penting, susu ini sangat sedap dan tak ada bau hamis. Harga yang sedikit berbeza untuk edisi khas kali ini, iaitu RM50 sekotak untuk Semenanjung Malaysia dan RM55 untuk Sabah dan Sarawak bagi perisa coklat dan kopi. Manakala bagi perisa asli, harga masih kekal RM45 sekotak bagi Semenanjung Malaysia dan RM50 untuk Sabah dan Sarawak. Bagi seluruh Semenanjung Malaysia, kami ada sediakan servis COD, iaitu kami post dulu, barang sampai, barulah anda bayar. Lagi satu, saya nak pesan, anda kena lebih berhati-hati sebab dah banyak sangat produk-produk di luar sana. Jadi macam mana nak bezakan sama ada susu ini asli ataupun tidak? Maka pembelian mulai bulan Mac 2023, anda boleh periksa stiker original di bawah setiap kotak susu ini. Kalau anda nampak stiker yang seperti ini, insya-Allah anda telah mendapatkan produk yang asli. Dapatkan segera untuk persediaan bulan Ramadan nanti. Susu ini sesuai diminum ketika bersahur dan waktu berbuka bagi mereka berpuasa, kerana ianya dapat membantu untuk memberi tenaga selain membantu untuk menahan lapar dari waktu sahur sehinggalah berbuka. InsyaAllah perut anda akan rasa tahan dan baik sepanjang anda berpuasa. Maka dengan ini, dapatkan sekarang, terus sahaja tekan link yang tersedia untuk mendapatkan susu ini, sama ada yang original maupun yang special edition, sementara stok masih ada. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama dengan saya Syamsul Dubat dalam program Jom Buka Puasa. Masih lagi berbicara soal Al-Quran, surat cintamu sepanjang masa. Jadi Ustaz, ada orang tanya juga Ustaz, kalau kita buat tadarus kan, sampailah kita buat, orang perempuan tu sampai ada 10 grup, sampai 3-4 kali khatam sebulan. Ada tak rela grup lelaki tu lah dia, Pak Lebay yang ada ni kan, yang ramainya yang tadarus more kat luar tu. Kan kat luar masjid tu. Dia jadi Ustaz, kadang-kadang ada yang disebabkan ketidakmampuan. Yang terus dah lah yang uzur-uzur. Masuk malam ke 10 lututnya dah sakit. Masuk malam ke 20 dah tinggal 5 orang aja.
Jadi kadang-kadang dia mungkin sampai juzuk 21, 22 je. I see. Contoh. Tapi orang kampung Ustaz, dia tak khatam, mana buat majlis khatam Quran. Jadi apa pada ada cakap macam mana kita buat majlis khatam Quran, kita tak khatam pun. Apa pandangan Ustaz? Okey, insya-Allah. Bila masjid, institusi masjid ataupun surau dia adakan majlis khatam Quran, kita kena faham. Majlis khatam Quran itu untuk meraihkan orang yang khatam 30 juzuk Al-Quran. Jadi selayaknya orang yang habiskan daripada juzuk 1 sampai juzuk 30, tak kisah secara individu ataupun secara beramai-ramai, itulah yang selayaknya diraihkan. Tapi kalau kita tengok pada kes yang tadi Ustaz sebut, ada orang ni dia sampai juzuk 21 je. Lepas tu tiba-tiba let's say lah, worst case dia ada orang kata datang bulan ke, ataupun memang orang tu tak larat sakit tiba-tiba ke, dia tak puasa tak datang Orang tua lelaki datang bulan. betul lah tu, macam-macam alasannya kan. Macam-macam. Jadi kadang-kadang majlis khatam Quran ni bagi duit, bagi hadiah. Kadang duit tu pula memang dia dah set. Okey, satu juzuk RM10, dia satu juzuk RM5 ke apa. Dapatlah certain amount macam tu. Jadi kalau dia terima duit itu mengikut nilaian juzuk yang dia baca, tak ada masalah. Tapi kalau dia terima nilaian tu seperti mana dia habiskan 30 juzuk, tapi hakikatnya dia baca 20 juzuk sahaja, maka di situ takut. Dia takut, khawatir. Ada yang tak telus, ada yang tak halal. Betul. Okey, faham. Jadi bagaimana pula Ustaz tentang tadabbur? Kita tengok Quran dapat pahala. Kita tengok dan kita baca dapat pahala. Kita tengok, kita baca dan kita faham dapat pahala. Oh, insya-Allah. Kita tengok, kita baca, kita faham dan kita buat, lagi besar pahalanya. Jadi dalam bab tadabbur Ustaz, adakah juga perlu dijadikan amalan harian atau cukup sudah kita mengaji itu biasa tanpa melihat maknanya? Apa pandangan Ustaz? Okey, insya-Allah. Dalam Quran ada sebut waratilil Quran tartila, betul Ustaz? Baca Quran ni secara tartil, secara perlahan. Bila sebut secara perlahan ni, para ulama merungkaikan dalil tersebut. Perlahan maksudnya kita baca dan kita cuba faham setiap ayat yang kita baca. Sebab kalau kita sekadar baca, betul, satu huruf dapat 10 pahala. Kita baca saja memang dapat pahala. Tetapi yang terbaik adalah kita baca dan kita faham. Sebab kita sebut tadi Al-Quran ni apa? Surat cinta dari Allah. Kalau kita baca surat cinta lah dari markah kita kan, dari girlfriend kita ke, kalau kita baca, takkan kita baca sekadar baca tak faham. Mesti itu. kena ada feel. Kadang siap bedak bau. Kan? Kadang mula baca dah nangis dulu. Dia punya penghayatan dia tu. Atas tu kekandaku dah nangis dah. Ini lagilah Allah bagi surat cinta direct kepada kita. Sayanglah kalau kita baca kita tak faham langsung. Betul. At least usahalah sikit. Kita buka Quran yang ada tafsir, baca satu ayat, kita baca tafsir. Betul. Kan lebih cantik. Betul. Jadi Ustaz, sebagai terakhir lah kan. Apakah pesanan Ustaz pada para penonton di luar sana yang sedang mendidik dirinya untuk mendekatkan dirinya dengan Al-Quran ini? Kata Nabi SAW, Sallallahu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik dalam kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Kita nak dikenali oleh Nabi di mahsyar nanti, betul. Jadi nak bersama dengan Nabi di mahsyar, kita mesti nak jadi yang terbaik dalam kalangan yang Nabi sebut tadi tu. Betul. So antara ciri-ciri yang Nabi sebut nak jadi yang terbaik supaya insya-Allah Nabi kenal kita di mahsyar nanti, usahalah untuk paksa diri. Kalau tak pandai, belajar Al-Quran. Kalau pandai sikit-sikit, dia pandai banyak-banyak. Kalau dah pandai banyak-banyak, ajarkan balik kepada orang. Itu proses dia. InsyaAllah bila kita dah sampai tahap kita boleh ajarkan orang tentang Al-Quran, itulah kata Nabi, khairukum, yang terbaik dalam kalangan kamu. Dan insyaAllah Al-Quran inilah yang akan jadi peneman kita, pembantu kita di alam barzakh, alam kubur nanti. Dan akan menjadi syafaat insyaAllah yang akan bantu kita waktu di mahsyar, di mizan, di titian sirat, untuk make sure kita dan ahli keluarga kita masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Ya, insyaAllah. Itu sebabnya ada pandangan menyatakan kalau kita nak tengok salah satunya insurans kita dah masuk dalam kubur ni. Dah masuk dalam kubur ni insurans ni. Malaikat bila melangkah je balik, datanglah malaikat dah ready nak seksa kita ni. Mula-mula saat nak dipukulnya perut. Nak pukul perut ni. Perut. Malaikat lain. Jangan. Kenapa pula? Dia ni rajin puasa sunat. Buat hidup dia. Lepas puasa Ramadan kita sambung puasa sunat. Kalau nak pukul kepala pula, jangan. Kenapa pula? Sebab dia ni rajin mengaji Quran, rajin berzikir. Kalau macam tu kita pukul kaki dia pun jangan, sebab dia ni rajin qiyamul lail, bangun malam beribadah pada Allah. Jadi terima kasih banyak Ustaz.
Sama-sama. perkongsian Ustaz. Ya Allah, saya ni pengalaman beberapa episod dengan Ustaz Rahim ni tak cukup masa saja. Jadi apa pun tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan jemput lagi Ustaz Rahim untuk tajuk-tajuk yang lain. Terima kasih banyak pada semua. Terus sokong jom borak poso, borak perkara bermanfaat, jangan borak yang sia-sia. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.